Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hari ini kita nak bercakap tentang jiwa Aisyah. Masya Allah, Aisyah Humairah ni, subhanallah, isteri dan juga keluarga Rasulullah ni kalau sebut pasal infak, mereka lah orang pertama yang cuba nak amalkan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni sebagai contoh adalah antara Masya Allah yang memang boleh kita jadikan tauladan kedermawanan beliau selain daripada Sayyidatina Khadijah. Dan untuk bercerita tentang jiwa Aisyah ini, kita bersama dengan Ustaz Aziz Abdullah, pengerusi Musalla Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah, kita sedona biru hari ini lah Ustaz. Kebetulan. Okey, Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sebenarnya sejauh manakah kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Hana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah pendidik ulum. Dan tentu sekali yang terkesan daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah isteri Nabi sendiri. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang menyembelih kambing. Lalu cuba tengok bagaimana Nabi nak didik isteri. Maka Rasulullah tanya pada Aisyah, ma baqiya minha? Apa yang tinggal lagi daripada kambing dah disembelih itu? Maka Aisyah kata, ma baqiya minha illa katifaha. Tak ada apa yang tinggal kecuali bahagian bahu yang sikit. Mana soalan membayangkan sikit je tinggal lagi. Tapi Rasulullah kata apa? Baqiya kulluha illa ghaira katifaha. Nabi kata sebenarnya semua itu berbaki kecuali bahagian bahagu. Berbaki itu maksudnya apa? Maknanya kalau kita bayangkan makanan yang tinggal untuk kita makan, tapi sebenarnya yang tertinggal bahagian bahu itu sebenarnya yang rugi kerana tidak ada pahala untuk kita. Maknanya yang Nabi nampak tu maknanya sepatutnya semua tu patut bagi, tak ada baki pun patutnya. Masya Allah. Maka kita tengok inilah manifestasi daripada kecintaan Aisyah kepada sedekah. Sebab Nabi mengajar begitu keluarga dan juga sahabat dan juga kita semua supaya sedekah tu lillahi taala. Satu ketika Sayyidatina Aisyah sendiri, kita tengok kesan daripada didikan Rasulullah dan juga tentu sekali ayahandanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mana satu ketika datang seorang ibu. Saya baca hadis ni dulu, saya rasa sampai tahap mengalir air mata tengok bagaimana keadaan ibu nak didik anak, kesusahan. Kemudian ibu tadi ni dengan susahnya dia bawa dua orang anak perempuan. Jadi datang ke rumah Aisyah. Yalah, kita ni pergi rumah Aisyah ni dengan harapan mungkin ingat Aisyah ada sesuatu boleh beri. Rupa-rupanya rumah Rasulullah sendiri pun tak ada apa-apa. Jadi datang ke rumah Sayyidatina Aisyah, maka minta makan. Maka Sayyidatina Aisyah dah cari makanan, tak ada apa yang tinggal kecuali jumpa sebiji buah kurma. Allahu Akbar, sebiji buah kurma. Rumah Rasulullah, sebiji buah kurma. Jadi sebiji itu lalu diberi kepada ibunya. Diberi kepada ibu tadi sebab nak minta makan untuk anak tadi dan untuk dirinya sendiri. Jadi kerana ada sebiji, ibu tu ambil belah buah kurma, bagi pada yang kanan, suap pula pada yang kiri. Kemudian tengok anaknya kunyah habis, dia tak makanlah, pegang biji. Tengok anak makan, kemudian anak pun selesai. Bangunlah ibu tadi, tinggalkan rumah Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah rasa sangat sedih lah, Allah tak dapat bantu banyak sebab makanan kebetulan tak ada. Dan Imam Rasulullah ni tidak semewah orang lain. Maka masuk Rasulullah balik ke rumah selepas daripada itu. Maka Sayyidatina Aisyah ni tak sabar nak beritahu sebab terlalu rasa ralat, kita kata, dengan bantuan yang sedikit. Maka Aisyah katalah tadi ada seorang ibu datang bawa dua orang anak, minta nak makan, tapi tak ada apa kat rumah kita kecuali buah kurma sebiji. Jadi saya bagi pada ibunya pun bagi pada anak-anak, dia tak makan. Jadi dia keluar. Maka Rasulullah kata, tengok cara Rasulullah memujuk. Tidak ada seseorang pun yang diuji dengan anak perempuan, dengan sesuatu ujian. Kemudian fa ahsana ilaihi, Nabi kata, walaupun diuji dengan ujian-ujian yang berat, tapi kita ibu bapa ni, ibu tadi tu buat baik juga pada mereka ni, beri juga makan. Kecuali anak jadi apa? Kunna lahu sitran minan nar. Anak nanti esok jadi benteng ibu ayah daripada api neraka. Maknanya didik anak dengan didikan yang terbaik tadi, didikan agama, dan apa saja ujian yang menimpa, terutamanya anak-anak perempuan ni banyak ujian.
maka punya anak-anak jadi benteng ibu ayah daripada ada api neraka. Ini dari sudut saya nampak satu sifat yang terpuji yang dimiliki oleh ibu. Dalam masa yang sama kita nak highlight sini, tengok bagaimana Sayyidatina Aisyah walaupun ada sedikit makanan di rumah, bagilah walaupun tidak ada baki untuk ahli keluarga sendiri. Subhanallah. Ustaz selaku pengerusi Musolat Ar-Raudhah, kan macam mana kita nak jadikan Aisyah ini contoh kita semua melalui platform Musolat Ar-Raudhah, insya-Allah. Kami sekarang sedang membina masjid. Kapasiti 1,500 jemaah tu nak masuk, dan luas tu tidak menjadi persoalan. Persoalan sekarang ni kami perlukan sumbangan kerana kos 5.5 juta ni besar. Dan kita hanya dapat sedikit bantuan daripada kerajaan, tak banyak, lebih kurang dalam tak sampai 5%. Dan kita pun memang sebenarnya lebih suka untuk buka pada orang ramai. Jadi orang ramai boleh join kami Musolat Ar-Raudhah untuk bina sebuah masjid. Nampak yang 2 tingkat dalam gambar tu, 2 tingkat. Bukan sekadar ada masjid, kita ada bilik-bilik kuliah, kelas-kelas kafar dan juga kelas-kelas tahfiz. Ada pula kita sediakan di sebelah belakang tu ada 4 kios perniagaan. Jadi ini semua peluang untuk tuan-tuan, perempuan semua, para pendengar semua, para penyumbang semua untuk ada saham akhirat kita di sini. Tentu sekali lah kita nak apply apa yang Nabi ajarkan agar kita banyak berinfak. Jadi saya kalau nak infak boleh call talian tentera dan juga nombor akaun pun ada di kaca televisyen. Insya-Allah. Setakat ini berapakah jumlah terkumpul dan berapa lagi yang diperlukan? Setakat ini jumlah terkumpul lebih kurang 3 juta. Dan kita telah guna 2.3 juta. Dan kita perlukan lagi 2.5 juta untuk siap sebelum Ramadan. Bermakna saya kena pecut 2.5 juta dalam tempoh berapa bulan ni? 10 bulan. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi sama-samalah kita ramai-ramai kita infak kepada Musolat Ar-Raudhah agar mereka dapat menggunakan musolat ini menjelang Ramadan. Masya-Allah. Bayangkan bagaimana mengalirnya pahala ibu bapa kita, pahala kita fi dunia wal akhirah. Mereka juga akan terus bergembira dekat sana. Hasil daripada kita berinfak kepada Musolat Ar-Raudhah, insya-Allah. Mungkin kata-kata akhir Ustaz Azmi kepada mereka kat sana yang belum lagi infak ke Musolat Ar-Raudhah, insya-Allah. Baik mana-mana tuan-tuan perempuan yang sudah menyumbang dan juga yang belum menyumbang, saya sekali lagi mengajak, menyeru, merayu kepada tuan-tuan semua, marilah bersama dengan saya, bersama dengan kami Jawatankuasa Pembinaan Musolat Ar-Raudhah di Pelindung Kuantan Pahang, yang mana kita jangkakan siap sebelum Ramadan, sebab Ramadan kita nak guna. Dan kami tak minta yang lain, masalah pembinaan semua kami fikirkan. Cuma tuan-tuan semua bantu kami di sudut keuangan sahaja. InsyaAllah, insyaAllah ta'ala. Sama-sama kita teladani Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam bab kedermawanan dengan membantu Musolat Ar-Raudhah. Jazakumullah khair jazak Ustaz Azmi Abdullah di atas perkongsian sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, insyaAllah.